Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azumat farjaha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita menyambung pengajian bahasa Arab yang tak dapat tidak telah kita mulakan dengan membicarakan berkenaan. Mula-mula bicara berkenaan apa? Baris. Mula-mula berkenaan baris. Ada? Cuma bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kalau tuan-tuan tak sempat, nanti hamba akan ulang balik video berkenaan membahaskan baris, ba fathah, ba mansub, bi kasrah, bi majrur, bu dhammah, ba marfu' dan sebagainya. Kemudian telah kita bahaskan berkenaan cara mengenali isim. Pelajar-pelajar Madrasah Ariyat duduk. Sekali di boleh duduk. Dalam bahasa Arab ni, kita buka Al-Quran. Dalam bahasa Arab, asas bahasa Arab tu cuma 3. Dalam nak mengenali bahasa Arab, dalam nak memahami tata bahasa Arab, secara asasnya cuma ada 3. Pertama namanya isim, yang kedua namanya fa'il, yang ketiga namanya huruf. Isim tu apa dia? Kata nama. Kata nama. Muhammad, Madinah, bandar, kata nama. Buku. Fa'il ni apa dia? Kata perbuatan. Kata perbuatan. Makan, berlari, berjalan. Faham semua? Yang ketiga huruf. Huruf tu apa? Huruf lah. Dan, yang. Contoh, huruf yang dia ada makna tetapi dia tidak memberi faham. Itu huruf. Dia ada makna, dia tidak memberi faham. Tapi ada juga huruf yang ada makna dan beri faham. Contoh, tidak. Tidak. Faham tak? Faham ke tidak? Tidak. Faham. Siapa tak faham tu? Tidak. Bila orang sebut tidak, kita faham tak? Kalau saya sebut dan, faham? Apa benda dan? Tapi kalau sebut tidak, faham dah. Dah makan dah? Dah. Contoh. Jadi ada huruf yang ada makna, baik. Jadi secara asasnya, bila kita sebut kalimat dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi dan apa juga perkataan Arab, pada asasnya ada 3. Tapi ingat, Ustaz sebut daripada sekarang agar kalian tak pening. Bila belajar lagi, ada pula pecahan-pecahan. Macam ada pula namanya isim fa'il. Tapi yang asas dulu, bila mana kita mengaji, memahami tata bahasa Arab, cuma kalimat tu ada 3. Pertama isim, kata nama. Tengok depan semua. Yang kedua fa'il, kata perbuatan. Yang ketiga harfun, iaitu huruf. Baik, kita dah belajar nak kenal isim macam mana? Nak kenal isim dengan tanda. Ada signboard dia. Pergi KL ada signboard tak? Yang ni KL, yang ni Melaka, kita pun masuk KL. Sampai bandar nak pergi mana? Jalan Chowkit, tengok signboard. Signboard tu tanda. Maka begitu juga cara nak mengenali isim. Isim ni ada tanda. Sebagai ulangan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang tak jemu-jemu menanti live kami untuk mempelajari bahasa Arab, cara nak kenal isim 4. Dia ada banyak lagi. Itu asas. Kalau kita belajar kitab Jurumiyah, kitab Syarah Mukhtasar Jidan, dia syarah pecah lagi. Cuma asas ada 4. Yang pertama apa dia? Ada alif lam. Alif lam. Al-fi'lu. Ini isim ni. Ada alif lam. Nampak? Sebab tu kalau belajar semalam bahasa Arab, hari ni dah kenal dah. Kalau betul-betul hafal. Semalam hafal, hari ni kita dah kenal. Al-fi'lu. Al-fi'lu ni isim ke fi'il ke huruf? Isim. Apa tanda isim? Ada alif lam. Al-fi'lu. Yang kedua, apa tanda isim? Ada tanwin. Ni, mazidun. Ada apa? Tanwin. Bila mana ada tanwin, namanya isim. Apa isim? Kata nama. Dah. Jadi kalau betul-betul menghafal undang-undang yang diberi, sebab tu ingat, Ustaz ingatkan sekali lagi kepada yang tasmi', tolong ingatkan. Kalau yang tasmi' pun tak ingatkan, yang baca pun tak ingatkan, duduk Ustaz akan denda. Faham tak? Setiap kali nak menghafal, tawasul sebagaimana pembukaan yang telah kita berikan. Baca Fatihah hadiah kepada Rasulullah. Kemudian baca Fatihah hadiah kepada ulama' dan ibu bapa kita.
Yang ketiga, baca Fatihah hadiah kepada khusus almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Ali bin Musa, sahibul hadzal bait, sahibul hadzal kaedah, sahibul hadzal matan, tuan kepada kaedah yang mengarang ini namanya almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Nama asalnya Ahmad Ali, cuma masyhur dinamakan dengan Tuan Guru Haji Ali, yang kembali ke rahmatullah pada tahun 1999 di Rantau Negeri Sembilan. Di Rantau Negeri Sembilan. Sebab tu kalau mengaji berkat betul-betul, kitab tu insya-Allah boleh kekal ni, kitab ustaz ni. Daripada 1997. Sekarang ni dah 2000 berapa dah? Berapa tahun dah? Hampir dekat 20 tahun. Tu kitab jaga elok-elok. Kitab ni keramat. Ustaz kitab lain orang nak pinjam ustaz bagi, kitab ni ustaz tak bagi. Sebab inilah kitab keramat yang kita belajar daripada almarhum Tuan Guru Haji Ali. Jaga elok-elok. Jangan bagi hilang dan sebagainya. Besok nak mengaji buka pondok balik, insya-Allah benda yang sama juga kita akan ajar. Baik, sambung. Setiap kali nak menghafal, baca Fatihah. Kerana kita yakin, belajar kena yakin, cara nak alim ni antara faktor yang terbesar barakah. Mengaji kitab banyak mana pun kalau tak ada keberkatan tak jadi. Ngajilah banyak mana. Tapi kalau kita mengaji sikit, adab kita jaga, jemaah kita jaga, waktu kita jaga, insya-Allah berkat. Dalilnya kalau takkan Tuhan sebutlah Al-Quran wal asri. Makna dia demi masa. Cuba sambung makna belakang. Otak tu cuba fikir, kalau masa ni benda tak penting, agak-agak Tuhan buh dalam Quran tak? Tak. Wal asri tu, waw tu huruf apa? Kelas 2. Apa dia? Syarul. Huruf qasam, bukan huruf ataf. Huruf qasam. Tuhan sumpah. Tuhan bersumpah. Wal asri, demi masa. Tuhan bersumpah demi masa. Maknanya apa? Kalau Tuhan tak, kalau Tuhan tak bersumpah, kalau benda tu tak menjadi satu sumpahan, pada adatnya sumpah ni benda besar tak? Bila mana berlaku apa-apa, aku sumpah aku tak buat. Betul tak? Aku sumpah aku tak buat. Dia nak bagi faham yang sungguh-sungguh dia tak buat. Maknanya kalau Tuhan sebut pula wal asri, aku bersumpah demi masa. Maknanya besar tak? Besar. Sebab tu kalau jaga masa, jaga kehidupan, jaga jemaah, jaga zikrullah, jaga kelas, insya-Allah hidup berkat. Ingat, hampa pegang dah sampai mati. Bila hampa berjalan besok dalam dunia ilmu, hampa akan tahu. Antara punca, antara faktor, antara asbab nak alim, jaga berkat. Kalau berkat tak jaga, mengajilah pondok 40 tahun sekalipun. Sebab nanti kita akan baca kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam tu berapa banyak kisah-kisah. Betul tak? Kisah-kisah yang dinukilkan oleh para ulama, yang insya-Allah kepada tuan-tuan juga yang berada di Facebook dan nanti berada di IG juga, insya-Allah kita seperti biasa kita buat live. Seperti mana tahun lepas, agar tuan-tuan yang berada di rumah, yang tak tahu nak buat apa, yang dah pencin, boleh mengikuti pengajian kami mentelaah kitab-kitab Turas, kitab para ulama, yang kitab ini terhasil dengan penuh keberkatan. Nak cerita berkat, contoh kitab para ulama. Antaranya kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nak cerita berkat tak berkat kitab tu, sampai ada ulama yang sezaman beliau mencela kitab Ihya. Dalam mukadimah cerita, last kali orang yang cela kitab Ihya tu bermimpi. Mimpi bertemu akan Nabi SAW. Maka Nabi semak. Nabi kata, taib, kitabnya telah kitab yang baik. Maka orang yang mencela kitab Ihya itu, maka dirotan, dinukilkan dalam mukadimah, sehingga tuan pelajar-pelajar, bila mana dia hidup, bila mana dia sedar kembali daripada mimpi, ada kesan rotan yang dirotan oleh sahabat Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Walhal Imam Al-Ghazali dengan Rasulullah tu dah jauh dah. Lebih kurang 500 tahun. Tapi bila mana menceritakan istilah keberkatan. Nak cerita kisah kitab-kitab yang berkat ni banyak. Ada sebuah kitab, ustaz lupa nama kitabnya. Kalau ustaz tak salah, kitab Penawar ke apa, wallahu alam. Sehingga dinukilkan ulama tu campak kitab dalam laut.
Dia kata, ya Allah, kalau kitab ni tidak memberi keberkatan, dan kalau kitab ni tidak beri manfaat, kau tenggelamkan dia. Baling-baling, bukan kata tenggelam, terapung di atas lautan. Dah. Panjang kisah dia. Cuma apa yang Ustaz nak beri faham, dalam proses kita nak jadi alim, hidup nak mudah, dan kehidupan akan datang, dipermudahkan oleh Tuhan. Antara faktor yang paling utama keberkatan. Ada macam live pagi tadi. Kepada tuan-tuan yang tak sempat melihat live pagi tadi, scroll balik Facebook hamba, Nabi SAW ada bersabda 4 perkara yang akan membawa keamanan. Bila sebut keamanan, ni semua suka tak? Semua suka, betul? Bila mana waktu pilihan raya, antara perkara yang sering dicanang oleh politician, apa dia? Di antaranya bab keamanan, betul tak? Dia kata, kamu tak bersyukur, kita dah aman, dah duduk kat Malaysia, perang tak ada, tu tak ada. Betul? Bermakna isu keamanan ni sering dipermainkan kerana ianya berkait dengan hati dan kehendak keinginan manusia. Dengar dah? Dengar elok pelajar-pelajar. Dalam hadis tu, Nabi sebut 4 cara, 4 benda ni mendatangkan keamanan. Yang pertama, ahli langit. Apa yang mendatangkan aman bagi ahli langit, iaitu bintang-bintang. Bintang-bintang ni, bintang merupakan perkara yang mengamankan ahli langit. Bila ada bintang, nampak cantik, nampak bersinar, mereka pun suka dan aman. Dan dalam hadis menyebut, bila hilanglah bintang-bintang di langit, maka jaga. Bermula itu, tanda-tanda akan mendatangnya kegusaran. Macam kita lah. Bila tengok bintang, kita faham apa? Oh, malam ni cantik. Betul tak? Kalau tengok bintang tak ada, kita rasa apa? Nak hujan. Bila langit tu cerah, kita akan rasa hujan. Bila hujan, rasa apa? Risau, gemuruh. Faham ke tidak? Ingat. Yang kedua, Nabi kata apa? Bagi umatku, apa dia merupakan keamanan? Iaitu ahlil bait. Apa dia ahlil bait? Keturunan Nabi SAW. Tengok, hadis jelas sebut. Bermakna, kalau dimatikan, diwafatkan keturunan Nabi, maka jaga-jagalah. Ketika itulah perutusan Allah Ta'ala datang, Tuhan nak tarik daripada sedikit demi sedikit yang dikatakan keamanan. Maknanya mudah. Nak aman dalam kehidupan, berdepek dengan ahlil bait. Kalau kita jauh dengan ahlil bait, kehidupan kita tidak akan membawa kepada keamanan. Maknanya apa? Ulama' dengan mendapat keberkatan, mendapat keamanan. Yang itu sambung kemudian. Kalau tuan-tuan nak tahu sambungannya, tengok balik pukul 9 tadi, kita buat live berkenaan santapan ataupun sarapan rohani. Jelas? Baik. Jadi ingat pelajar-pelajar, betul kalau kalian nak mendapat keberkatan, jangan tinggal baca Fatihah tiap kali nak menghafal. Yang pertama, hadiah kepada siapa? Yang kedua, hadiah kepada? Yang ketiga, hadiah kepada almarhum Tuan Guru Haji Ali. Baik. Hari ini kita masuk kepada bab yang seterusnya, berkenaan cara nak mengenali fi'il. Isim kita dah kenal. Tanda isim ada 4. Pertama ada alif lam. Yang kedua ada tanwin. Yang ketiga ada idhafah, perhimpunan dua kalimat. Yang ketiga masuk huruf jar. Yang kelima bila mana berbaris kasrah. Isim fi'il tak boleh baris kasrah. Isim boleh baris kasrah. Itu sikit tambahan dalam undang-undang tak ada. Tapi kalau kita baca kitab-kitab mukhtasar, dia akan pecahkan lagi. Baik. Hari ini kita akan masuk pula berkenaan fi'il. Al-fi'lu dua bahagi. Baca. Al-fi'lu dua bahagi. Al-fi'lu dua bahagi. Al-fi'lu dua bahagi. Fi'il ni apa? Fi'il ni kata perbuatan. Baca semua. Fi'il ni kata perbuatan. Dikenal akan dia. Dikenal akan dia. Dengan timbangan. Dengan timbangan. Baik. Dengar elok. Apa makna dikenal akan dengan timbangan? Kalau pelajar-pelajar nak memahami mahir berkenaan sorof. Sorof ni yang berkait dengan masalah fi'il, hafal je formula. Hafal je cara nak baca timbangan. Kemudian, bila dah hafal yang ni, bawalah yang lain kita timbang. Boleh faham? Contoh kita hafal, fa'ala yaf'ilu if'il. Kita dah hafal dah kaedah dia? Dah hafal belum? Fa'ala yaf'ilu if'il. Lepas tu, datang perkataan lain. Daraba yadribu
idrib. Sama tak? Sama. Tu dipanggil timbangan. Kalau hasana yahsinu ihsin, bermakna timbangan yang lain. Cuma apa ustaz nak beri faham dulu, kalau nak memahami pula masalah fi'il, kena hafal timbangan. Jadi daripada hari ini kita akan masuk beberapa timbangan. Maka cara pelajar-pelajar mengaji mudah. Dengar elok-elok, kemudian salin, kemudian hafal. Mudah je. Hafal selaju yang mungkin. Siapa nama tadi? Haris. Ingat dah, hafal kenalah laju. Sebab kita semua ada 8 fasal, 8 bab besar. Setiap satu bab tu lebih kurang ada 10 tajuk. Melainkan fasal 1 lebih kurang ada hampir berbelah tajuk. Jadi kalau kita campurkan semua, lebih kurang ada dekat 90 nota bahasa Arab. Faham? 90 nota. Kalau daripada awal pancit sampai belakang semput. Ingat dah? Semua kena satu. Kalau daripada awal pancit macam tadi, awal-awal pancit dah habis. Kita boleh nampak dah bulan 12 besok macam mana waktu periksa. Allahumma salli ala Muhammad. Rugi. Hampa duduk sini bukan nak buat apa pun. Bukan ustaz suruh pergi minta sedekah. Ada pernah? Menebah pun tak pernah. Ada suruh? Tak. Ngapal lah. Ngapal. Bermakna kalau kita tahu dah kita ni kurang tak kuat hafalan, caranya mudah. Banyakkan menghafal. Tu sahaja. Betul? Ini kita samakan diri kita, orang tu kuat hafalan, baca 3 kali boleh menghafal. Kita hafalan tak kuat, nak ikut macam dia, mana boleh? Faham ke tidak? Faham ke faham? Faham ke faham? Faham. Baik, sambung. Jadi artinya, cara nak kenal fi'il dengan timbangan. Sebagai contoh, kita hafal cara nak baca kilo. Faham tak? Kita tak payah hafal gula tu berat mana, tak payah hafal gandum tu banyak mana, yang kita kena hafal kilo. Cara nak baca kilo macam mana. Bila kita dah ada formula cara nak baca kilo, letak garam, bacaannya sama tak? Sama, 1.2 kilo. Letak pula gandum. Gandum sukat 1.2 kilo. Lepas tu letak pula nak beli paku pula, apa tu, timbang. Timbanglah apa pun. Syarat kena hafal timbangan. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Tak faham tanya, tak tanya faham. Boleh faham semua? Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu 2 bahagi. Baik, secara asasnya fi'il ni ada 2. Pertama, thulasiyun mujarradun. Kedua, thulasiyun mazidun. Tengok dan baca. Ni siapa nama ni? Tengok duduk elok. Nampak tak? Nampak? Tak nampak. Dah kena pindah nanti. Pindah. Tu kena pindah. Baik. Thulasiyun mujarradun. Baca. Thulasiyun mazidun. Itu cara baca dengan baris. Kalau cara nak menghafal, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Faham tak? Fi'il ada 2, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Baik. Apa makna sulasi mujarrad? Dengar elok-elok. Makna sulasi ni 3 huruf. Sulasiyun yang dibangsakan kepada 3. Makna sulasi wahid isnani salasa. Sulasi ni maknanya 3 huruf. 3 huruf. Baik, ingat asas. Asas fi'il kebanyakannya datang daripada 3 huruf. Faham ke tidak? Apa juga perkataan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, apa asasnya? Hamida. 3 huruf tak? Allah, apa asasnya? Ilah. Alif, lam, ha. Tapi yang tu isim. Ar-Rahman, apa asasnya? Rahima. Nampak? Ar-Rahim, apa asalnya? Rahima. 3 huruf tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Cari fi'il tu. Maliki isim,
yaumiddin. Betul? Cangkung tak nampak belakang. Ha? Iyyaka na'budu. Na'budu. Baik, asas dia apa? Bada. 3 huruf tak? Wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu panjang tu berapa huruf? Nasta'inu. Tapi asasnya apa? Ana, ain, alif, nun. Nampak? Ana. Lagi ihdi. Asalnya hada, ha, dal, alif maksurah. Dah? Jadi nak faham begini. Asas fa'il tu semua ada 3 huruf. Dah, kepada pelajar kelas 2, kelas 3 yang dah dapat kamus Marbawi, tengok macam mana dia ajar kita. Apa kalimat pun dia akan bawa madi, mudhari', masdar. Madi, mudhari', masdar. Dah, insya-Allah boleh belajar pelan-pelan. Ustaz waktu duduk dekat Pondok Seliau yang mengaji nahwu sharaf ni bukan budak-buda, yang tua-tua pun dah ada. Ingat lagi arwah Tok Janggut, umur dekat 60, belajar lagi nahwu sharaf. 60. Setakat Gaddafi, umur baru 30, boleh alim lah. Nak tak nak saja. Faham habis? Nak tak nak. Cuma bangsa dia lah. Kereta baru laju sikit. Kereta lama, lambat. Tapi sampai tak? Sampai. Dah? Tak ada masalah, habis. Syarat nak mengaji. Itu makna sulasi. Sulasi makna apa? Yang dibangsakan kepada 3 huruf. Mujarradun, semata-mata. Jadi maknanya fa'il, kalau kita belajar bab fa'il, yang pertama sekali namanya sulasi mujarrad. Apa makna sulasi mujarrad? 3 huruf semata-mata. Asasnya 3 huruf. Asnawi yang baju merah tu. Nama apa? Danish. Dah, tengok depan. Yang khayal. Dah. Mengaji dengan khayal. Mujarrad, apa makna mujarrad? 3 huruf semata. Cangkung lah. Cangkung. Duduk sini. Tak nampak belakang. Duduk situ. Takut orang tak nampak. Yang kedua, sulasiyun mazidun. Baca. Sulasiyun mazidun. Apa makna sulasi mazid? Sulasi ini makna 3 huruf. Mazidun yang dilebihkan. Contoh, 3 huruf tambah 1. 3 huruf tambah 2. 3 huruf tambah 3. Dah? Yang tu kita akan masuk sebentar nanti. Cuma faham dulu asas fa'il kebanyakannya 3 huruf. Bacalah Quran tu macam mana pun. Tabbat yada tabata. Dah? Tabba asalnya. Tababa. Abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu. Kebanyakannya semua daripada 3 huruf. Baik. Sulasi mujarrad 3 bahagi. Baca. Sulasi mujarrad 3 bahagi. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Baik, ingat. Sulasi mujarrad tak ada kaedah. Bila tak ada kaedah, maka itulah kaedah dia. Boleh faham? Sulasi mazid yang kita akan sambung, dia ada kaedah. Cara nak bina sulasi mazid. Dah, tapi sulasi mujarrad tak ada kaedah. Habis tak ada kaedah, nak tahu macam mana, hafal lah. Dah. Memang dia datang dengan 3, sama ada fa'ala. Apa makna fa'ala? Beza fa'ala, fa'ila, fa'ula, ain fa'il. Tengok, yang ni ain baris apa? Atas. Yang ni ain baris kasrah. Yang ni ain baris dhammah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dia nak menggambarkan kepada kita, ada fa'il datang dengan timbangan fa'ala, ada fa'il datang dengan timbangan fa'ila, ada fa'il datang dengan timbangan fa'ula. Dengar elok-elok ustaz nak sebut. Ustaz, macam mana kami nak tahu dia tu fa'ala ke fa'ila, fa'ula? Tak ada jalan melainkan kena tengok kamus. Boleh faham? Kalau sulasi mazid, hampa boleh reka, kita boleh buat dia. Tapi kalau sulasi mujarrad, tak boleh reka, tak boleh buat. Sebab dia ada asas dia. Boleh faham? Ustaz bagi contoh macam ni, contoh. Nak bagi faham betul-betul. Kameraman, tengok. Okey. Tengok perkataan menggunakan. Menggunakan.
Hampa dah boleh faham dah menggunakan ni, apakah imbuhan ataupun tambahan yang telah ditambah? Pertama, meng. Yang kedua, kan. Bermakna menggunakan kita dah tahu huruf yang ditambah menggunakan. Kita boleh buat tak? Kita boleh buat lah. Kita boleh buat, kita boleh buang tak? Boleh. Baik. Buang meng, buangkan. Bermakna asalnya apa? Guna. Apakah asal bagi guna? Nak cipta, nak apa tu? Kita nak bina perkataan guna boleh tak? Tak boleh, asas dia guna. Faham? Memakan. Perkataan asas dia apa? Makan itulah selasi mujarrad. Ustaz, nak apa tu? Nak reka ataupun nak buat perkataan makan macam mana? Tak boleh. Sebab perkataan asasnya makan. Tapi kalau kita nak tambah imbuhan boleh tak? Memakan. Tambah lagi pemakanan. Apa lagi? Dimakan dah jadi perbuatan. Lagi? Termakan. Lagi? Apa lagi? Pemakanan. Lagi? Tu jadi ustaz nak bayangkan macam ni, ustaz nak fahamkan macam ni. Yang imbuhan tadi semua kita boleh buat. Itulah dipanggil sulasi mazid. Tapi kalau kita buang semua imbuhan, tinggal makan, itulah sulasi mujarrad. Boleh faham? Boleh faham tidak? Baik. Sulasi mujarrad 3 bahagi, baca. Sulasi mujarrad 3 bahagi. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ilu if'il. Secara asasnya fa'ala ni pula dia ada 3 pula timbangan. Fa'ala yaf'ilu if'il, baca. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala ni apa? Dalam garisan ni, fa'ala ni namanya fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Maknanya perkara yang telah berlaku. Past tense, yang telah berlaku. Yaf'ilu, baca. Yaf'ilu. Yaf'ilu ni apa? Satu jalur ni sampai sini dipanggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa makna mudhari'? Perkara yang sedang ataupun akan berlaku. Nampak ke tidak? Perkara yang sedang ataupun akan berlaku. Yang ketiga, if'il, baca. If'il ni apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Dari sini sampai hujung ni dipanggil fi'il amar. Amar ni apa? Iaitu ayat perintah, ayat suruhan. Ihdinas sirah, ayat perintah. Dah? Baik. Jadi artinya pelajar-pelajar, bila mana kita memahami fa'ala ni ada 3 timbangan, kena baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ingat, sebagaimana ada di whiteboard, tulis macam tu. Dah, jangan buat lagi tulis pelik-pelik. Jangan nak buat shortcut tak boleh. Sebagaimana ada di whiteboard, tulis ikut macam tu. Tak usah kita bijak pandai nak buat cara ringkas lagi, tak tangan. Sebagaimana ada di whiteboard, ikut macam tu. Dan hafalan juga sebagaimana yang ditulis. Dan maka hafal juga sebagaimana yang ditulis. Faham? Jangan huruf jar ada bermula tanda yang keempat masuk satu daripada huruf jar yang 9. Min ila an ala fi ruba bi kali. Min daripada. Jangan ikut. Min artinya daripada, misalnya minal baiti. Ila artinya kepada, misalnya ilal madrasati. Sebagaimana dia tulis, hafal pun macam tu. Arab ni tak susah sebenarnya. Yang susah bila mana malah. Malah tak jadi apa? Habis, sambung. Fa'ila, baca. Fa'ila. Fa'ila pula ada 2 timbangan. Fa'ila yaf'ilu if'il. Fa'ila yaf'ilu if'il. Fa'ila yaf'alu if'al. Fa'ila yaf'alu if'al. Dan yang ketiga, fa'ula, baca. Fa'ula. Fa'ula ni cuma satu je timbangan dia. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Baik, dengar elok-elok ustaz ulang kali terakhir. Cara nak memahami gambar rajah ni, hafal je. Hafal selaju yang mungkin. Fa'il ada 2, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ila yaf'ilu if'il, fa'ila yaf'alu if'al, fa'ula yaf'ulu uf'ul. Hafal. Cuma kena faham fa'ala ni
fi'il madi, yaf'iluni fi'il mudhari' dan yang bawah ni fi'il amar. Apa dia madi? Perkara yang telah berlaku. Apa dia mudhari'? Perkara sedang ataupun akan berlaku. Apa dia amar? Ayat perintah. Wallahu a'lam.